Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Ranger akan membentangkan belanjawan perniagaan syarikat Ranger untuk tahun 2021 untuk subjek EPPA 3053 pengurusan perakaunan. Saya Anis Najwa binti Muhammad Norizam, nombor matrik A168725 akan membentangkan latar belakang syarikat Ranger. Syarikat Ranger merupakan perniagaan bakery yang menghasilkan kek menggunakan resepi rahsia turun-temurun. Syarikat ini telah mula beroperasi pada tahun 2000 di Bangi, Selangor. Syarikat ini telah berjaya menarik perhatian pelanggannya menggunakan dua jenis kek yang telah dihasilkan, iaitu DFCC Cheese Padu dan DFCC No Cheese. Syarikat ini juga telah berjaya mendapat permintaan yang tinggi menyebabkan syarikat ini telah menghasilkan beribu-ribu kek untuk masa sebulan. Oleh itu, syarikat ini telah berjaya menembusi pasaran di Malaysia. Produk pertama yang dikeluarkan oleh syarikat Ranger iaitu DFCC No Cheese. DFCC No Cheese ini adalah sejenis kek coklat yang lembut dan juga tidak terlalu manis. Seperti yang kita ketahui, DFCC No Cheese ini sesuai untuk penggemar kek coklat kerana topping kek DFCC ini adalah diperbuat daripada bahan dark chocolate yang berkualiti tinggi. Okey, untuk harga DFCC No Cheese ini adalah sama dengan DFCC Cheese Padu, iaitu berharga RM40 seunit. Produk yang kedua yang dihasilkan oleh syarikat Ranger iaitu DFCC Cheese Padu. DFCC Cheese Padu ini adalah sejenis kek moist yang kaya dengan rasa coklat dan juga rasa cheese, dan sesuai untuk penggemar makanan yang berunsurkan keju dan juga bahan tenusu. Selain itu, toppingnya juga diperbuat daripada lapisan cheese yang berkualiti tinggi. Okay, untuk harga DFCC Cheese Padu ini adalah sama seperti DFCC No Cheese, iaitu berharga RM40 seunit. Seterusnya, kita akan berpindah kepada belanjawan jualan syarikat Ranger. Untuk belanjawan jualan syarikat Ranger, seperti yang kita dapat lihat daripada graf belanjawan, kita dapati bahawa untuk jualan DFCC No Cheese adalah sama dari sukuan pertama hingga ke sukuan ketiga, iaitu sebanyak 110,000 unit kek bersamaan dengan RM4,400,000, dan juga meningkat pada sukuan keempat iaitu sebanyak 120,000 unit kek bersamaan RM4,800,000. Manakala untuk jualan DFCC Cheese Padu, kita dapati bahawa pada sukuan pertama adalah meningkat sehingga ke sukuan kedua, iaitu daripada 80,000 unit kek kepada 90,000 unit kek yang dijual. Untuk sukuan kedua hingga sukuan keempat adalah sama, iaitu sebanyak 90,000 unit kek bersamaan dengan RM3,600,000. Seterusnya, kita berpindah kepada belanjawan pengeluaran syarikat Ranger. Belanjawan pengeluaran untuk syarikat Ranger adalah menggunakan polisi inventory akhir barang siap. Okey, seperti yang telah kita ketahui, untuk DFCC No Cheese adalah 20% jualan akan datang, manakala DFCC Cheese Padu 30% jualan bulan akan datang. Okey, untuk jualan pada bulan Disember, kita telah ketahui iaitu sebanyak 40,000 unit DFCC No Cheese dan sebanyak 35,000 unit untuk DFCC Cheese Padu. Manakala dijangka jualan pada bulan Januari 2022 adalah sebanyak 40,000 unit untuk DFCC No Cheese dan 30,000 unit untuk DFCC Cheese Padu. Seperti yang kita dapat lihat daripada graf yang telah dinyatakan, kita dapati bahawa pengeluaran DFCC No Cheese paling tinggi adalah pada sukuan keempat, iaitu sebanyak 122,000 unit kek.
Manakala untuk pengeluaran DFCC cheese padu adalah paling tinggi pada sukuan kedua, iaitu sebanyak 99,000 unit kek. Hai, Assalamualaikum. Saya Ilhamisa Binti Rahman, nombor Madrid A168359 akan membentangkan tentang belanjawan bahan mentah. Okey, untuk menghasilkan satu biji kek memerlukan tepung kek segera, telur, mentega, susu pekat manis, coklat compound dan cream cheese. Beza DFCC no cheese dan DFCC cheese padu adalah pada toppingnya. Topping DFCC no cheese adalah dark chocolate dan topping DFCC cheese padu adalah cream cheese. Jadi saya akan membentangkan tentang bahan mentah untuk menghasilkan satu biji kek. Bagi tepung kek, kami menggunakan tepung kek segera berperisa coklat dan harga untuk 1 kilogram kek adalah RM6.35. Kami menggunakan 0.4 kilogram bagi menghasilkan satu biji kek. Polisi bahan mentah untuk setiap bahan mentah adalah bagi DFCC no cheese 20% daripada pengeluaran akan datang dan DFCC cheese padu adalah 30% daripada pengeluaran akan datang. Polisi ini digunakan bagi setiap bahan mentah untuk menghasilkan sebiji kek. Dapat dilihat dalam graf, sukuan kedua menunjukkan sukuan yang paling tinggi untuk penggunaan tepung kek segera bagi kedua-dua jenis kek. Bagi telur, kami menggunakan telur grade A dalam penghasilan kek kami kerana kami mementingkan kualiti dalam penghasilan satu biji kek. Harga bagi satu biji telur adalah 25 sen dan kami menggunakan 3 biji telur dalam penghasilan satu biji kek. Dapat dilihat dalam sukuan ketiga, DFCC no cheese menggunakan banyak telur untuk menghasilkan kek. Hal ini kerana permintaan pada sukuan ketiga adalah tinggi. Untuk mentega, kami menggunakan 0.2 kg dalam satu biji kek dan harga bagi 1 kilo mentega adalah RM11.90. Dapat dilihat dalam sukuan keempat menunjukkan bahawa DFCC no cheese adalah paling tinggi di antara sukuan-sukuan yang lain dan sukuan yang paling terendah adalah sukuan ketiga bagi DFCC cheese padu. Hal ini kerana permintaan pada sukuan ketiga adalah kurang berbanding dengan sukuan keempat. Seperti yang saya beritahu sebentar tadi, inventory akhir bahan mentah untuk susu adalah 20% daripada pengeluaran akan datang. Ini bagi DFCC no cheese. Manakala 30% untuk pengeluaran akan datang bagi DFCC cheese padu. Dan kami menggunakan 0.2 kg dalam menghasilkan satu biji kek. Harga bagi satu tin susu adalah RM2.80. Seperti yang kita lihat dalam sukuan keempat, DFCC no cheese merupakan penggunaan bahan mentah yang paling tinggi untuk susu pekat manis, manakala sukuan ketiga merupakan penggunaan susu pekat manis paling rendah bagi DFCC cheese padu. Beza antara DFCC cheese padu dan DFCC no cheese adalah pada toppingnya. DFCC cheese padu menggunakan cream cheese sebagai topping dan DFCC no cheese menggunakan dark chocolate sebagai topping. Kami menggunakan 0.3 kg dark chocolate untuk menghasilkan satu biji kek dan menggunakan 0.2 kg cream cheese untuk DFCC cheese padu. Harga bagi 500 gram dark chocolate adalah RM4.80, manakala harga untuk 1 kilo cream cheese adalah RM30. Seperti yang kita lihat, sukuan kedua menunjukkan penggunaan cream cheese yang paling tinggi untuk menghasilkan DFCC cheese padu, manakala sukuan pertama merupakan sukuan yang paling rendah
dalam penggunaan dark chocolate untuk menghasilkan DFCC no cheese. Pie chart di bawah menunjukkan penggunaan bahan mentah langsung dalam menghasilkan DFCC no cheese dan DFCC cheese padu. Penggunaan bahan mentah adalah dipengaruhi oleh pengeluaran dan penghasilan kek bagi setiap pengeluaran. Sekarang saya akan membentangkan tentang belanjawan buruh langsung untuk menghasilkan satu biji kek. Keperluan jam buruh langsung untuk menghasilkan satu biji kek DFCC no cheese adalah 3 jam, manakala keperluan jam buruh langsung untuk menghasilkan DFCC cheese padu adalah 2 jam 30 minit. Dan kadar bayar upah untuk membuat kek adalah RM5 1 jam. Di sini dapat dilihat pada sukuan ketiga hingga keempat, DFCC no cheese mengalami penurunan penggunaan buruh langsung, manakala DFCC cheese padu mengalami peningkatan buruh langsung. Hal ini kerana permintaan pada sukuan keempat adalah rendah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Nurul Ashikin binti Hassan, bernombor metrik A168-104. Pada hari ini, saya akan membentangkan belanjawan overhead bagi syarikat Ranger Sendirian Berhad. Kita sedia maklum bahawa syarikat Ranger Sendirian Berhad mengeluarkan dua jenis barang, iaitu DFCC no cheese dan DFCC cheese padu. DFCC cheese padu akan dikeluarkan oleh Jabatan 2, manakala DFCC no cheese akan dikeluarkan oleh Jabatan 1. Berdasarkan jadual yang tertera, didapati bahawa kos yang dijangka bagi overhead perkilangan terdiri daripada kedua, iaitu kadar overhead berubah dan kadar overhead tetap. Bagi kadar overhead berubah yang terdiri daripada bahan tak langsung dan juga buruh tak langsung, manakala kadar overhead tetap terdiri daripada susut nilai mesin, elektrik, insurans kilang dan juga penyelenggaraan. Dalam mengira kos overhead perkilangan syarikat Ranger Sendirian Berhad, syarikat menggunakan polisi di mana aktiviti diukur menggunakan jam buruh langsung. Maka hasil daripada pengiraan didapati bahawa sukuan 1 jumlah overhead perkilangan yang dilibatkan adalah sebanyak RM942,700, manakala sukuan kedua RM1,132,242, manakala untuk sukuan ketiga adalah sebanyak RM1,102,200, manakala untuk sukuan keempat adalah RM718,200. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang belanjawan jualan dan pentadbiran bagi syarikat Ranger Sendirian Berhad. Bagi belanjawan jualan dan pentadbiran, syarikat Ranger Sendirian Berhad memiliki dua jenis belanja, iaitu belanja tetap dan belanja berubah. Bagi belanja jualan dan pentadbiran berubah, terdiri daripada komisen jualan dan juga kos penghantaran produk. Manakala bagi belanja jualan dan pentadbiran tetap, terdiri daripada gaji pekerja pengurusan, elektrik dan juga susut nilai. Dapat dilihat di sini bahawa jumlah kadar belanja jualan dan pentadbiran berubah adalah sebanyak RM7, manakala kadar jumlah belanja jualan dan pentadbiran tetap adalah sebanyak RM8,000. Dalam mengira belanjawan belanja jualan dan pentadbiran bagi syarikat Ranger Sendirian Berhad menggunakan polisi di mana aktiviti diukur menggunakan unit jualan, maka hasil pengiraan didapati bahawa pada sukuan 1, kos belanja jualan dan pentadbiran yang dilibatkan adalah sebanyak RM1,354,000, manakala sukuan kedua dan sukuan ketiga sebanyak RM1,424,000, manakala untuk sukuan keempat adalah RM1,494,000. Baiklah, saya Diana. Saya akan membentangkan belanjawan inventory akhir barang siap. Bagi Jabatan 1, kos unitnya tepung kek segera RM3.11, telur grade A 75 sen, mentega RM2.38, susu pekat manis 56 sen, dark chocolate compound RM1.14, buruh langsung RM15, kemudian overhead kilang berubah RM6, overhead kilang tetap 24 sen. Jadi jumlah kos unit adalah sebanyak RM29.48. Jadi inventory akhir barang siap ialah 8,000 unit. Didarabkan dengan kos unit RM29.48, kita akan mendapati bahawa jumlah kos inventory akhir barang siap RM235,840. Kemudian bagi Jabatan 2, kos unitnya tepung kek segera RM3.11, telur grade A 75 sen, mentega RM2.38,
susu pekat manis 56 sen. Kemudian cream cheese RM6, buruh langsung RM12.50, overhead kilang berubah RM6 dan overhead kilang tetap 24 sen. Jadi jumlah kos unit ialah RM31.54. Jadi inventory akhir barang siap bagi jabatan 2 adalah RM9,000, didarabkan dengan kos unit RM31.54 dan kita akan dapat jumlah kos inventory barang siap sebanyak RM283,860. Bagi belanjawan kos barang dijual jabatan 1, bahan langsung diguna boleh dikira dengan mengambil kos unit dari belanjawan inventory akhir barang siap didarabkan dengan nilai yang telah dikira di belanjawan pengeluaran. Kemudiannya buruh langsung diguna boleh diambil daripada belanjawan buruh langsung. Overhead kilang boleh diambil daripada belanjawan overhead kilang. Dan kemudiannya inventory barang akhir siap boleh diambil daripada belanjawan inventory akhir barang siap. Dan jumlah bagi belanjawan kos barang dijual jabatan 1 ialah 10869,682. Bagi jabatan 2 juga sama seperti jabatan 1, iaitu bahan langsung diguna juga boleh diambil kos unitnya dari belanjawan inventory barang akhir siap didarabkan dengan jumlah yang didapati di belanjawan pengeluaran yang telah dibuat sebelum ini, dan kemudiannya sama saja langkahnya seperti yang dibuat di jabatan 1, dan jumlah belanjawan kos barang dijual akan didapati sebanyak 10681,260. Selamat sejahtera. Nama saya Suwati Nagalingam. Ini merupakan penyata pendapatan pro forma bagi Tempok berakhir 31 Disember 2020 untuk syarikat Ranger Sendirian Berhad. Jualan yang diperolehi adalah 32 juta. Setelah ditolak dengan kos barang dijual, untung kasa yang diperolehi adalah 10449,058. Setelah tolak dengan perbelanjaan operasi, iaitu belanja jualan dan pentadbiran, untung perniagaan sebelum cukai adalah 4753,058. Setelah tolak dengan cukai, pendapatan bersih selepas cukai boleh diagih adalah 3632,724. Seterusnya, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020 bagi syarikat Ranger Sendirian Berhad. Syarikat Ranger mempunyai beberapa andaian, iaitu syarikat mempunyai hutang sebanyak 235,000 dalam pemprosesan unit pengeluaran. Kedua, syarikat membuat pinjaman bersama bank sebanyak 300,000 bagi memulakan perniagaan. Ketiga adalah syarikat mempunyai modal awal sebanyak 350,000. Okey, jumlah aset bukan semasa syarikat adalah 327,200. Bagi jumlah aset semasa pula, syarikat mempunyai 854,624. Jumlah liability semasa syarikat adalah 459,0900. Apabila aset semasa tolak dengan liability semasa, kita mendapati 395,554. Apabila aset bukan semasa tolak dengan amount tadi, kita mendapati jumlahnya 4282,724. Okey, bagi bahagian equity pemilik, syarikat mempunyai 3982,724. Untuk liability bukan semasa, syarikat mempunyai 300,000. Apabila equity pemilik campur dengan liability bukan semasa, kita mendapati jumlah 428,274. Analisis jualan dan pengeluaran bagi DSCC No Cheese. Biru diwakili oleh jualan, manakala merah diwakili oleh pengeluaran. Pada sukuan pertama,
jualan direkod sebanyak 110,000 unit dan ia tetap sama pada sukuan kedua dan juga sukuan ketiga. Pada sukuan keempat, jualan meningkat kepada 120,000 unit. Bagi pengeluaran pula, pada sukuan pertama, pengeluaran direkod sebanyak 108,000 unit dan ia meningkat kepada 114,000 unit pada sukuan kedua dan menurun kepada 106,000 unit pada sukuan ketiga. Pada sukuan keempat, jumlah pengeluaran meningkat kepada 122,000. Seterusnya, analisis jualan dan pengeluaran bagi DFCC Cheese Padu. Pada sukuan pertama, jualan direkod sebanyak 80,000 unit. Pada sukuan kedua, ia meningkat kepada 90,000 unit dan ia tetap sama pada sukuan ketiga dan juga sukuan keempat. Bagi pengeluaran pula, pada sukuan pertama, ia direkod sebanyak 75,500 unit dan ia meningkat kepada 99,000 unit pada sukuan kedua dan menurun kepada 81,000 unit pada sukuan ketiga. Pada sukuan keempat pula, ia meningkat kepada 93,000 unit. Berdasarkan analisis, didapati bahawa untuk pengeluaran DFCC Cheese Padu, sukuan 1 menjadi sukuan di mana kos berlangsung yang dilibatkan adalah yang paling rendah. Hal ini berlaku disebabkan oleh pengeluaran yang paling rendah berbanding sukuan yang lain, iaitu sebanyak 75,500. Manakala sukuan kedua menjadi sukuan di mana kos berlangsung yang dilibatkan adalah yang paling tinggi berbanding sukuan yang lain. Hal ini berlaku disebabkan unit pengeluaran yang paling tinggi dikeluarkan iaitu sebanyak 99,000 unit pengeluaran. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapati bahawa untuk pengeluaran DFCC No Cheese, sukuan keempat menjadi sukuan di mana kos berlangsung yang dilibatkan adalah yang paling rendah berbanding sukuan yang lain. Manakala sukuan kedua menjadi sukuan di mana kos berlangsung yang dilibatkan adalah yang paling tinggi berbanding sukuan yang lain. Hal ini berlaku disebabkan oleh pada sukuan kedua, jumlah pengeluaran adalah yang paling tinggi berbanding sukuan yang lain, iaitu sebanyak 114,000 unit pengeluaran DFCC No Cheese. Seperti yang kita dapat lihat daripada graf yang telah diberi, kita dapati bahawa penerimaan tunai yang paling tinggi adalah pada bulan Julai 2021, iaitu sebanyak RM3,400,000. Dan didapati bahawa penurunan penerimaan tunai yang mendadak dari bulan Julai 2021 sehingga Oktober 2021. Tetapi syarikat Ranger telah berjaya mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kembali penerimaan tunai pada bulan November dan juga bulan Disember. Ini ialah graf pembayaran tunai bagi syarikat Ranger Sdn Bhd sepanjang tahun 2021. Pada bulan Januari, pembayaran adalah pada jumlah yang paling rendah iaitu 1,806,147. Ini kerana pada masa ini kek yang dihasilkan tidak sebanyak bulan-bulan yang berikutnya, menjadikan kos terutama kos bahan mentah rendah. Kemudian permintaan mulai meningkat mulai bulan Februari. Pembayaran tunai tertinggi adalah dicatatkan pada bulan Mei iaitu 319,613. Ini kerana bahan mentah dan buruh langsung banyak digunakan kerana tempahan kek yang dijangka akan menjadi banyak. Pada keseluruhannya, jumlah pembayaran tunai adalah relevan dan rasional kerana mengambil kira kos-kos yang terlibat bagi setiap bulan serta ianya seiring dengan penerimaan tunai yang dilakukan. Untuk nisbah kecairan, ia mempunyai dua jenis, iaitu nisbah semasa dan juga nisbah cepat. Bagi nisbah semasa, ia mengukur kebolehan syarikat untuk membayar pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset semasa. Semakin tinggi nilai nisbah, ini semakin baik kedudukan kecairan syarikat tersebut. Ini menunjukkan syarikat mampu menyelesaikan hutang jangka pendek melalui aset semasa. Syarikat Ranger mempunyai nisbah semasa sebanyak 1.86. Ini menunjukkan syarikat bahawa setiap ringgit liability semasa, syarikat mempunyai RM1.86 aset semasa untuk pembayaran pinjaman jangka pendek. Bagi nisbah cepat,
Ia mengukur keupayaan syarikat untuk membayar pinjaman jangka masa pendek dengan cepat. Berbeza dengan modal kerja bersih dan nisbah semasa kerana ujian kecairan adalah lebih ketat. Nisbah cepat hanya ambil kira tunai dan aset yang mudah ditukar dalam bentuk tunai sahaja. Inventory mengambil tempoh masa yang lama untuk ditukar kepada tunai. Oleh itu, ia tidak termasuk dalam aset cair. Bagi syarikat Ranger mempunyai nisbah cepat sebanyak 1.75 kali. Ini bermakna bagi setiap RM1 liability semasa, syarikat mempunyai aset semasa tanpa inventory akhir sebanyak RM1.75 untuk menjelaskannya. Dalam analisis nisbah kecekapan, kami telah mengira nisbah pusing ganti inventory di mana nisbah pusing ganti inventory kami adalah sebanyak 62 kali. Nisbah ini menunjukkan kekerapan kami membeli inventory baharu. Ini bermakna jualan kami adalah baik kerana nisbah pusing ganti inventory kami yang tinggi. Dalam mengira analisis nisbah keberuntungan, kami telah mengira nisbah margin untung bersih, nisbah pusing ganti aset tetap dan nisbah pusing ganti aset. Dalam nisbah margin untung bersih, kami telah mendapat 11.35% di mana setiap 100 jualan bersih, untung yang kami peroleh adalah RM1.35. Manakala nisbah pusing ganti aset tetap adalah 98 kali di mana setiap RM1 yang dilaburkan akan menjana jualan sebanyak RM9.80. Dalam nisbah pusing ganti aset, kami telah mendapat 4 kali di mana setiap RM1 yang dilaburkan dalam aset akan menjadi jualan sebanyak RM4. Secara kesimpulannya, syarikat Ranger Sdn Bhd telah merancang belanjawan dengan teratur dan teliti bagi mengenal pasti dan merancang aliran tunai bagi tahun 2021. Harga jualan sebanyak RM40 bagi setiap kek adalah berpatutan. Kos agak tinggi tetapi jangkaan untung tetap lumayan kerana unit jualan yang akan dijangka adalah melebihi 20,000 unit sebulan. Untung bersih 3632, 724 sudah baik tetapi boleh lagi ditambah baik dengan mengurangkan kos dengan mencari pembekal yang membekalkan bahan mentah dengan harga yang lebih rendah tetapi dengan kualiti yang masih terjamin ataupun membuat pelaburan. Sistem inventory syarikat Ranger adalah cekap kerana sering mengulang-ganti stok. Jadi belanjawan yang dibuat ini adalah mencukupi sebagai petunjuk bagi operasi tahun 2021.